Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum wa ayyidhum bijunudin min 'indika ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita yang mulia ini, sama-sama kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita menunaikan fardu maghrib secara berjamaah, dan kita boleh pula ambil ruang untuk dengar sedikit daripada pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui Al-Quranil Karim dan melalui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah maklum kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang baik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena berasa kata kita duduk di dalam nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang tak berikan kepada yang lain. Khususnya kita boleh beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan cara sempurna, dan kita melaksanakan rukun Islam dengan cara sempurna. Itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ataupun memberikan perkara tersebut tu kepada kita. Memanglah sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka dunia ini, tiap-tiap perkara yang Tuhan tadi itu beri nikmat, pastilah kena adanya cobaan. Pastilah kena adanya perkara yang tak memuaskan hati satu jumlah daripada manusia. Kita kecek sama-sama orang lah, sesama manusia. Jadi belum daripada kita mari kepada ini dunia ni, ada umat-umat hak datang belum daripada kita. Bukan kita sahaja yang datang pada ini dunia mula-mula, tidak. Belum daripada kita datang ni, ada dah umat yang datang mari kepada ini dunia. Iaitu siapa? Hak kedebel sekali, hak Tuhan mulia belum daripada kita mari kepada ini dunia ni, iaitu kumpulan Bani Israel. Bani Israel ni iaitu anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Klik ke sana juga. Dia pun dakwa kata Ibrahim tu milik dia. Mana nenek dia tak sakut paut dengan yang lain. Dan semua perkara muqaddasah
benda-benda yang diagungkan dalam agama kita ni milik dia belaka. Sehingga dia tadi itu dakwa kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ialah anak-anak bagi Allah dan kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu boleh mengangkatkan diri mereka tinggi begitu lalu? Karena Tuhan berikan nikmat kepada dia. Sehingga Allah Ta'ala mengingati di dalam Al-Quran, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat yang aku ni kurniakan kepada kamu, dan aku ni angkatkan kamu tadi, hai Bani Israel, lebih di atas semua perkara-perkara ataupun semua benda yang ada di atas muka bumi ini. Kalau nak banding dengan hak lain, puak dia lah kedai best sekali. Apabila gitu, tabiat manusia ni, Tuhan ni rupanya rakyat dalam Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Tuhan bukanya nikmat begitu lalu luas kepada makhluk Allah Ta'ala yang nama manusia, nescaya dia tadi itu akan jadi berlaku zalim di antara satu sama lain. Ini adalah sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad, berkekalan sampaikan kepada hari kiamat nanti. Bukan nak berhenti sekadar masa kita. Kita nak tengokkan cara pahami mereka terhadap kita. Belum daripada kita nak jaga, wajib kita kena jaga dan kita bersatu hati dengan muqaddasah Masjid Aqsa dan lain-lain lagi daripada tempat-tempat orang Islam kita kena sanyung, kena letak atas kepala, kena beri perhatian, kehormatan. Pasti benda tadi. Cuma belum daripada kita nak pergi di situ tu, kita faham dulu isu ni adalah isu yang kita tadi kena wajib memahami diri kita terhadap perkara tersebut. Orang kita ni, orang yang pernah diberikan nikmat, pernah diberikan kelebihan, tiba-tiba dicabutkan daripadanya kelebihan, ghalib aghlabiyah ni ia taknya redha terhadap perkara tersebut. Dia nak buat lagu mana supaya dia tadi itu kembali kepada kemuliaan tersebut hak datang belum daripada tu, hak boleh belum daripada tu. Dengan sebab itu, Bani Israel ini, dia ada muskilah, beberapa muskilah yang dia tadi itu tak puas hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tak puas hati dengan umat Nabi, dengan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, dengan automatiknya umat pun kena jugalah. Umat yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni ya kita kena kembali kelik pada punca dulu. Punca dia tak lain tak bukan, dia tadi itu berasa kata dia adalah manusia yang sebenar, yang patut dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada tu binatang, bukan manusia. Tak sesuai kita nak muliakan, tak sesuainya Tuhan nak memuliakan. Di sini masalah. Dalam hati dia tu adalah perkara yang dia tadi itu dendam terhadap kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala itu cabut daripada dia. Tuhan cabut tu dengan sebab kesalahan mereka. Mereka mengaku kata mereka adalah abna'ullah wa ahibba'u. Lalu Tuhan tanya, suruh Nabi Muhammad tu tanya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq.
Cuba tanya puak dia. Kenapa puak kamu ni, Bani Israel, dikena seksa oleh Allah Ta'ala? Dikenanya merka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kamu adalah kekasih bagi Tuhan sungguh, anak-anak bagi Allah Ta'ala sungguh, sebagai kamu itu dakwa, falima yu'adzibukum bidzunubikum, kenapakah kamu itu diseksa, disesak daripada dimerka oleh Allah Ta'ala sampai jadi qiradata wal khanazir wa abadat taghut, jadinya babi-babi kera-kera dan beribadat kepada lain pada Allah dan sebagainya. Kemerkaan Tuhan itu berlaku di atas mereka. Kenapa? Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan kamu tu salah satu daripada makhluk hak nama manusia, daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi, ya Allah Ta'ala tu mengada daripada tak ada kepada ada. Biasa supaya orang ramai. Apa boleh jadi gitu? Kerana dengan sebab kesalahan dia lah Allah Ta'ala tarik nikmat dia. Tuhan semua nikmat yang ada di tangan manusia ni bukan milik manusia. Walaupun siapa pun, bukan milik kita, milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita hasil mari, tak lain tak bukan perkara tersebut tadi itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan menegaskan hakikat ini di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kita senantiasa dengar semua, kita umat Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata kan, Tuhan kata, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kata olehmu ya Rasulullah, Allah lah yang memiliki semua perkara yang manusia itu berhajat padanya daripada kemuliaan. Tuhan nak beri kemuliaan bagi siapa yang dia itu kehendak. Tuhan nak tarik kemuliaan itu daripada siapa yang dia itu kehendak. Tuhan nak menghinakan siapa, nak memuliakan siapa, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Terserah kepada Allah Ta'ala hanya jua. Kerana Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Bani Israel tadi itu, Allah Ta'ala menikmati dia dengan berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka sebaik-baik Rasul, iaitu Musa alaihissalam. Lepas daripada tu Tuhan hantar pula Isa alaihissalam dan sebagainya. Cuma yang dahsyatnya mereka itu iaitu Al-Yahud. Bukan orang lain. Yahud ni kalau kita belajar di dalam tarikh Islam kita ni, setengah daripada ulama dan kebanyakan daripada ulama dia kata Yahud ni ambil daripada anak tua Nabi Yaqub alaihissalam, nama Yahudah. Orang yang merancangkan segala-gala perkara yang nak membunuhkan Yusuf alaihissalam. Adik dia sendiri, daripada talian dia sendiri dia nak bunuh juga. Apatah jadi peliknya dia nak bunuh orang, umpama kita duk tengok sehari ni. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya tak salah kita. Terkadang kita duk faham kata umat Islam ni salah. Tak, setengah-setengah kata Islam lah yang jadi duk ganggu dia dulu. Tak. Kalau kita tengok berita-berita yang tak fahamnya punca, ya kan? Faham kata umat Islam ni yang ganggu Yahud, bukan? Semua kita percaya kata apa itu tiap-tiap saudara kita yang ada pada malam ini faham ini qadiyah. Ini isu ni faham. Mereka tadi itu dia dinikmati oleh Tuhan sampaikan dia terlupa Tuhan. Apabila terlupa Tuhan, Tuhan rapahkan semula kerajaan dia dan kekuasaan dia, nikmat yang Tuhan kurnia kepada dia, Tuhan rapah balik semula. Apabila Tuhan rapah balik semula, dia turun pangkat daripada manusia biasa, manusia yang mulia, turun sama sekali kepada tempat yang sehina-hina. Quran hakikat ni tak ada lari daripada hak Tuhan raya. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku.
didapati mereka yang dahsyat sekali jadi musuh bagi kamu hai umat Islam, iaitu al-yahuda walladzina asyraku. Yahud dan orang-orang yang menyekutu Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir kata alladzina asyraku tadi itu kena pada musyrikun yang ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, ini ayat dia umum kepada setiap generasi manusia, orang yang tak suka dengan agama kita, tak lain tak bukan al-yahud walladzina asyraku. Ikut bangsa mana, generasi mana, masa mana, ia akan jadi gitu. Lalu apabila dia tadi itu dalam dada dia itu nak murih kepada umat al-Islamiyah, dia buat lagu mana terhadap umat al-Islamiyah? Kerana dia tahu kata umat al-Islamiyah ni ada kekuatan yang besar sekali, iaitu silahul doa. Silahul mu'min ad-doa. Yakni senjata bagi orang yang beriman, iaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum daripada kita nak pergi situ, dia rancangkan masalah ning zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi di Madinatul Munawwarah pada semenjak hari itu lagi. Kerana tak kala Nabi kita Muhammad alaihi wasallam pergi kepada Madinatul Munawwarah, dak bunyi dah kata Muhammad ni mari tak lain tak bukan nak rayak kata hak tok nenek moyang kita dok bawa ni di kalangan agama hak kita dok berjalan ni Yahud terutamanya dan al-musyrikun ni ialah perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak terima daripadanya. Zaman tu ada 3 kumpulan yang besar di kalangan al-Yahud, iaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan satu lagi daripada al-Yahud tadi itu yang ada di Khaybar. 3 Bani Nining adalah Yahud. Dan dia gunanya salah satu daripada tentera al-Yahud, iaitu al-munafiqun, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk nak mengpura-purakan akan kata diri dia tu, akan Nabi Muhammad kata diri dia tadi itu adalah orang yang beriman, sebagai alat bagi al-yahuda walladzina asyraku. Mereka ini al-munafiqun khususnya, dia duduk dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tak tinggal pun akan Nabi sampai akan masuk semaya dalam masjid Nabi. Tapi adakah hati dia bersatu dengan Nabi? Tidak. Kedudukan dia duduk lagu mana? Duduk di antara 2 perkara. Mudzabidzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu berpura-pura. Sekali cenderung kau ni, sekali cenderung kau ni. Tapi pada hakikatnya hati dia bukan sekali dengan Nabi, bahkan hati dia sekali dengan Yahud dan alladzina asyraku. Mereka yang menyekutu akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila gitu, dia kata, "Hai Muhammad, membawa agama mari ni, agama siapa? Agama siapa hak membawa mari ni?" Nabi Muhammad jawab kata, "Ini agama iaitu agama yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam." Dia kata, "Tak, bukan. Agama Ibrahim apa? Nak agama Ibrahim hak kami. Hak al-Yahud. Semua muqaddasah tadi itu nisbah kepada Ibrahim, kelik pada kami. Membawa agama mana?" Coba tanyalah orang musyrikun dan sebagainya. Agama mung ni agama baru, bukan agama yang diakui oleh dunia zaman tu. Dunia Yahud, dunia ni musyrikun dan sebagainya tak diakui. Bawa agama mana? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyap sebentar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, menegas kata agama hak Nabi kita bawa ni ialah agama hak dibawakan
oleh Nabi Ibrahim AS belum daripada itu. Sebagaimana kita dengar di dalam Al-Quranul Karim, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu ialah beragama dengan agama Yahud, dan tidaklah ia beragama dengan agama Nasara, dan tidak juga ia beragama dengan agama yang musyrik. Agama musyrikin, agama Quraisy. Bahkan dia tadi itu adalah berpegang kepada agama Hanif. Hanif ni mana agama bersih, agama Islam, ia tak capunya amal ibadat dia, pegangan dia dengan agama-agama yang lain, bahkan bersih molek di atas mengasaskan Allah Subhanahu wa taala, di atas agama yang benar yang diredai oleh Allah Jalla Jalaluh. Lalu apabila dia dengar akan itu perkataan, adakah mereka ini ni ia tak terasa atau berkesan dengan kebenaran? Tidak. Sama sekali dia tak. Bahkan dia rancangkan segala rancangan-rancangan untuk menyerangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Kalaulah kita tengok dalam sejarah, tidak ada musuh yang mengkacaukan ataupun yang memusnahkan, yang memfitnahkan Nabi Muhammad dan sahabat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, malaikat punca daripada Yahud. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana Tuhan rakyat dalam Quran. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasalah mereka itu buat rancangan untuk menyerangkan akan agama yang engkau bawa ya Rasulullah, dan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana? Sehingga kita tadi itu keluar tubik daripada agama kita. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau mereka itu kuasa. Kalaulah mereka itu kuasa nak buat, coba tengok. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kalimah in istata'u, kalau mereka itu kuasa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu lagi daripada hadis. Umat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW, walaupun diserangkan, walaupun dirancangkan, walaupun begitu, sekadar dia demam tapi tak mati. Demam boleh, tapi mati tidak. Tak sahwak lagu mana lah. Nak halangkan umat Islam, terutamanya ada di Palestin sekarang, di Gaza sekarang, nak halang mereka itu habis bakar, tak sah mimpi orang kafir. Tak sah mimpi al-Yahud, nak mimpi tak boleh. Kenapa? Kerana benda ni dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata in istata'u, jikalau mereka itu kuasa. Al-jawab la yaqdirun, mereka itu tak kuasa. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit pada baginda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullah wa hum 'ala dhalik. Senantiasa ada satu kumpulan. Kalau kita tengok ulama sekarang, satu kumpulan ini iaitu kumpulan yang ada di bombing Muqaddasah di Palestin sekarang, salah satu daripadanya masuk juga mereka itu. Satu taifah min ummati zahirina 'alal haq, mereka itu berpegang kepada benda-benda. Tak lari. Mereka tak takut mati. Mati mereka seumpama kita makan benda-benda yang sedap. Benda-benda yang jadi lazat bagi kita ni, makan dia. Umpama itulah hati-hati mereka yang nak jagakan muqaddasah al-Islamiyah. Dengan sebab itu kita tadi itu tak ada duduk situ. Cuma hati kita sama dengan mereka. Kenapa? Kerana Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama ganjaran di sisi Allah Ta'ala serta mereka yang dia itu kasih. Kita jangan berasa putus hati, putus asa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini zahirina 'alal haq
la yadurruhum. Tak mudarat mereka itu man khalafahum wala man khazalahum. Orang nak khianat dia, nak bunuh dia, nak halau dia, nak halang dia, tak sekat, tak semakin dia dan sebagainya. La, sehingga datangnya hari kiamat datang, mereka itu tetap di atas tu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala janji di dalam Al-Quranul Karim, kata Tuhan nak tolong mereka ini. Kalaulah kita tak saya tolong, Tuhan nak tolong. Apa? Kerana ini adalah wa'dullah. Pertolongan ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tolong agama Tuhan. Masjidil Aqsa ialah masjid yang umat Islam mustahak dengannya. Kenapa? Kerana umat Islam hanya dua yang tak menyekutu Allah Subhanahu wa taala. Yahud menyekutu Tuhan, Nasara menyekutu Tuhan, Quraisy tak kena tanya, musyrikun tak kena tanya, mulhidun tak kena tanya, orang nafi Tuhan dan sebagainya tak kena tanya. Apanya yang lebih kita lalu Masjidil Aqsa? Kerana di sini adalah tempat beripung segala-gala anbiya. Segala-gala anbiya tadi itu beripung duk situ. Makanah dia tinggi di dalam Al-Quran, tinggi di dalam agama mana-mana pun. Sehingga Tuhan tegah di dalam Al-Quran kita pun dengar semua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhiril ayah. Nak rakyat kata, agama kita ni adalah beri kepentingan kepada ini masjid. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ganjaran orang semaya dalam masjid ni lebih daripada mana-mana lagi, lain pada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah dan masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinatul Munawwarah. Kalau gitu, Tuhan janjilah mana? Nak tolong mereka. Tuhan janji dalam Quran kata, mereka ini Tuhan nak tolong. Apa? Karena dia tolong Tuhan. Hai, tolong Tuhan. Tolong Tuhan mana? Tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Balah mana mereka tolong? Mereka calonkan diri dia untuk mempertahankan lambang agama Islam dengan nyawa mereka. Bukan mudah orang nak beri nyawa kepada agama kalau tak faham. Nak beri nyawa, orang tak faham je kata nak beri nyawa, nak beri masa apa dia tak beri. Masa tak beri. Ilmu banyak, terkadang banyak ilmu sibuk hak tu sibuk ni, sibuk tu sibuk ni, tak buat kerja agama. Kalau buat agama boleh berapa sen, boleh berapa RM, boleh gatu, boleh gani. Ya kira. Haula mereka ini dak yang nampaknya jannatullah, syurga Allah Subhanahu wa taala seumpama kita nampak ha dunia tu. Mereka ini nampak kepada ayat Tuhan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ra'yal 'ain. Nampak seumpama nampak mata kepala ni. Seumpama kita nampak air dalam botol ni. Ya tak kelabu mereka ini. Hak sungguh tu hak rakyat mari tu. Apabila sikap mereka ini dengan Tuhan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada sama dengan mereka. Tapi dalam dunia ni kita kena ingat satu perkara ayuhal muslimun. Kata Tuhan nak buat perkara tadi itu mengikut asbab. Al-Yahud, walaupun Tuhan tegaskan di dalam Al-Quran kita, kata mereka ini maghdubi alaihim. Allah Ta'ala murka mereka. Mereka itu dilaknatkan. Di dalam kitab kita ni, di dalam agama Allah Ta'ala ni, berapa tepat? Tak ada manusia dalam dunia ni yang berani kecek dengan Tuhan kata, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tak ada orang kecek dengan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala ni faqir, tak ada gapo kami hak kaya. Nak rakyat kata Tuhan turut dia, wi ke dia, wi nikmat pada dia, dia tak nampak kebaikan hak Tuhan wi ke dia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tak pilih puak ning-ning sebagai orang yang nak bawa agama Islam
nak bawanya agama agama nak bawa pada jannati pada tali mereka ini. Tuhan tak pilih. Dan Tuhan tawak turun ayat Quran yang mereka itu dok tunggu-tunggu nak buatnya perayaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tuhan tawak turun di atas mereka. Sehingga dia kata pada umat, dia kata kalau ayat tadi, ayat sempurnanya agama turun di atas al-Yahud, nascaya puak dia akan mengadakan satu hari itu, hari perayaan sebesar-besar perayaan di dalam dunia. Tapi Tuhan tak buat turun. Limaza kenapa Tuhan tak buat turun? Kerana mereka ini sangat-sangat dahsyatnya perangai dia ni bukan manusia biasa. Bahkan dalam agama kita, iaitu rupanya mereka ini manusia, pada hakikat mereka ini teruk lebih daripada binatang ternak ke lagi. Balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka ini lebih dahsyat daripada binatang ternak ke lagi, dan mereka ini termasuk daripada golongan orang yang ghafilun. Mereka ini ni, al-Yahud ni, berani ke? Tak. Setakut-takut manusia dengan mati. Takut sekali kepada mati. Tetapi dengan sebab kebijaksanaan dia, hak tu hewi ke dia tu, dia rancangkan rancangan satu ke satu, sehingga dia ambil dengan asbab semua daripada orang-orang Islam kita hak jadi ketua negara-negara hak duk sekeliling itu, duk dalam qabdah, duk dalam tangan dia belakang. Tu nak ayat perene dia. Lepas tu, kalau kita orang Islam, nak buat gapo-gapo satu perkara, tak rancang jadi molek, tak mengambil asbab dengan cara molek, adakah nak berjaya? Tak sama sekali. Ini dunia, bukannya akhirat. Akhirat, kun fayakun. Dalam hadis, kita kata kun fayakun. Apa mana kun fayakun? Jadi, aku nak makan begani, datang begani. Aku nak begani, boleh begani. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apa manusia nak lagu mana di sisi Tuhan di akhirat esok boleh berlaku. Tapi hak itu akhirat esok. Dalam dunia tak. Dalam dunia kena pergi dengan al-asbab. Sehingga ketua dia zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilnya Nabi kita alaihi salatu wasallam, nama Labid Ibnu A'sam, panggil Nabi kita ni sebagai tetamu untuk buat jamuan. Tapi dia bubuh dalam tu racun. Buah racun Nabi kita makan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayak pada Aisyah kata, aku berasa sakit dengan racun yang aku makan pada hari itu. Sekadar tek di lidah saja. Itu Yahud. Sama sekali dia tadi itu tak niat molek dengan kita. Orang kita ni kalaulah berdeki di dalam hati, kita nak molek setara mana pun, dia tak sama sekali nak nampak kebaikan kita. Ini kaedah mati di dalam hidup di dalam dunia. Sebab itulah Tuhan kata perkara tersebut di dalam Al-Quran. Memang kita dah dengar sama. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Taknya redai orang Yahud dan Nasara terhadap kita umat Islam sehingga kita ikut dia. Ikut ya. Ikutlah mana? Cara mikir, kedudukan, dan pegangnya dan sebagainya, ikut. Nampak tak tu? Tu ikutan dia. Dengan sebab itu, kita sebagai umat al-Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW, pendirian kita nak dapat pertolongan daripada Tuhan ni nak buatlah mana? Pertolongan Tuhan tu ada ke tak sekarang? Tak ada apa ada. Tuhan rakyat kata nak tolong umat Islam. Di mana akhirat saja? Tak dalam dunia apa Tuhan tolong. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Dalam dunia ni lagi. Sesungguhnya aku nak tolong rasul aku dan orang-orang beriman di dalam dunia ni lagi. Dan hari akhirat esok suku pula Tuhan tolong. Tapi dengan sebab kita nak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita kena ada cara dia nak dapat pertolongan daripada Tuhan.
Kita kata, umat Islam ni tak kira ramai kan sekarang. Berapa ribu juta orang. Luar-luar negara gagah-gagah saja. Cuba pergi tengok askar Mesir tu. Gagah askar dia. Memang gagah askar dia. Tapi, kenapa tak boleh dapatnya seher dengan cara penuh-penuh? Kerana semua tadi itu diatur ataupun dirancangkan semua. Ketua dia tu cara mikir dia dah. Di mana-mana saya tak ada khususlah di mana-mana kita kecek dengan cara umum, orang dia belaka. Dan dia memunahkan sebab kedatangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripadanya dengan sebab aklul haram. Makan benda haram, makan benda, minum benda haram, makan benda haram, harta jadi haram, semua ni orang panggil mani' tegah daripada pertolongan Tuhan belaka. Bukan mudah perkara ni. Syababil ummah, pemuda ummah ni terlibat dengan perkara yang kita sebut tadi tu apa perkara? Pak kita dah nak semangat saja. Semangat saja ni, ya tak boleh. Kata gitu dalam Facebook, kecek gini dalam berita begitu begini. Man natijah? Natijah boleh gapo kata daripada perbuatan yang kita buat. Jikalau diri kita tak boleh nak menggawalkan perkara-perkara tersebut. Nak gawal tak boleh. Ini masalah yang besar sekali. Ini masalah yang besar sekali. Dengan sebab itu, Masjidil Aqsa bukan qadiyah Palestiniyin. Bukannya untuk orang Palestin saja. Bahkan semua tadi itu kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucap dua kalimah syahadah, wajib kena jaga dia belaka. Jaga lagu mana? Sekadar mana kita kuasalah. Nak pergi jaga lebih daripada tu yang nak jaga tak boleh juga. Kerana kuasa tadi itu wajib kena ada di tangan. Dengan sebab itulah ulama kita raya, janganlah kita tinggalnya masalah politik. Jangan kita tinggal masalah ekonomi. Jangan kita tinggal masalah tarbiyah. Jangan kita tinggal masalah cara kita nak binakan ummah. Jangan kita tinggal perkara tersebut. Zaman dulu kita kata internet pun tak ada. Alat canggih pun tak ada. Tapi hari ni umat al-Islamiyah sekadar ada adadiyah. Ada bilangan yang banyak. Tapi pahaman tadi itu golek ke sepodok kata lah. Banyak ke jadi tak serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kandak di dalam Al-Quran yang dibinakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kita duduk sini, kita nak buatlah mana? Al-makhraj. Cara kita nak keluar daripada ini ni kita nak buat lagu mana? Al-Yahud, mereka ini dahsyat sekali. Ia takut pada orang Islam. Ia takut di mana? Ia takut di kumpulan ramai? Tak. Ia takut di alat kita? Tak. Sebab hak dia tu milik. Segala-gala perkara tu yang milik lebih pada kita. Tapi hak ia takut orang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Tak ada hal lain. Cara kita nak pegang teguh dengan Al-Quran, pegang lagu mana? Qiraah, al-fahm, wal-amal. Baca, kemudian kita faham di atas maksud Tuhan nak, dan kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendak. Orang pesening adalah orang yang al-Yahud, musuh Allah Taala, kira kata bahaya bagi dia. Terkadang orang kita tadi itu tak ada gerak gapo, seumpama maaflah dia sebut Ahmad Yasin alaihi rahmatullah, tak ada gerak pada dia gitu. Tapi rajulun hadza, rajulun Quran, rajulun sunni, rajulun pegang teguh pada agama, bahaya bagi dia. Apa boleh bahaya? Karena orang ni cara mikir dia betul molek dengan dasar-dasar Alkitab, dasar-dasar hak Tuhan, hak nak. Dia nak buat lagu mana tak sewa orang Islam ni faham gani, hak sangatnya. Mula-mula dia jajah negara mana-mana, terutama negeri Arab, mula-mula sekali dia nak buat lagu mana, we orang Arab tak faham Arab. Buatlah mana, nak buat macam mana, we orang Arab tak faham Quran. Tak faham Arab, mana tak faham Quran.
Pas sekarang lah ni, cuba kita tengok. Belarak situ, belarak sini. Cuba tengok orang belarak. Lah mana? Cuba tengok pakaian dia. Cuba tengok fikiran dia. Cuba kita tengoknya kedudukan dia. Ngakra'ah duk gitu. Paling jauh. Hak itulah Nabi kata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Kamu selagi akan ikut jalan ni sejekah ke sejekah, sehasta ke hasta, hatta dakhalu hujrat dabbin la dakhaltumuh. Sehingga banding oleh Nabi Muhammad SAW kata, kalau mereka itu masuk dalam lubang dab sekalipun, ibu dab sekalipun, kamu akan turut juga. Lalu sahabat Nabi, faman ya Rasul, al-yahuda wan nasara? Qala alaihi salatu wassalam, faman? Takkan Yahudi Nasara ke Rasulullah maksud di sini? Nabi kata, siapa lagi? Hari ni bukan qadiyah, bukan duk dikata hak yang lain. Macik diri, kita sekadar mana dengan ad-din? Agama kita tu, kita sekadar mana dengan dia? Hari ni kita tengok, penyakit ananiyah nampak ke diri, tak nampak kepada masyarakat, tak nampak pada ummah. Banyak ada dalam jasadil ummah. Hasad dengki di antara satu sama lain, di antara orang-orang yang beriman. Setara mana? At-tafarruq, berpecah belah di antara satu sama lain, di atas benda yang tak sesuai nak berpecah belah. Banyak mana? Semua tadi itu, kalau ada benda-benda tersebut tadi itu, tidak sama sekali kita nak dapat kemenangan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali sikit ya. Nak masa 2 minit. Belum pada kita nak semaya, nak azan. Bilangan tadi itu, kita nak juga. Yang penting lagi, kekuatan tadi itu, duk di dalam seseorang tadi itu lebih penting daripada bilangan. Kekuatan imaniyah, kekuatan fahaman, kekuatan amalan dia, lebih daripada kekuatan bilangan. Kenapa? Kerana coba kita tengok di dalam peperangan Badar, dengan tentera musuh bagi al-Islam, coba kita tengok manakah ramai di antara dua perkara ni. Dua pihak ni mana ramai? Memanglah ramai kumpulan daripada orang tak beriman. Kumpulan orang yang beriman sedikit saja, 313 orang, sikit. Alat senjata tak ada. Kemudian ketua nak bawa di dalam masalah peperangan ni, tak ada Miqdam Ibnu Aswad seorang. Tapi kenapakah 300 orang ni, 313 orang ni dapat mengatasi orang ramai? Kerana hak ni generasi awal yang Nabi tepa dengan tangan dia sendiri. Tubik daripada madrasah Nabi kita Muhammad SAW, sungguh. Hak ni lah orang musuh Allah Ta'ala. Cuba kita kaji tengok peperangan Badar ni, mereka kaji lepas kaji, kaji lepas kaji, dan mereka itu tak racung 1, 2, 3, 1, 2, 3 untuk manusia yang beriman tadi tak sapa di matlamat sini. Karena pertolongan ya duduk sini. Dengan sebab itu, ayuhal ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki, perempuan, muda dan hak umur banyak dah sikit, belajarlah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh. Supaya kata kita tadi itu nak pertahankan agama kita, pertahan dengan ilmu pengetahuan, pertahan dengan iman, pertahan dengan pahaman yang benar, situlah kita akan dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi. Kalau Tuhan bantu kita dengan sebab kita ambil dengan cara molek, tak ada pihak boleh mengatasi kita. Kalau Tuhan tak saya bantu kita dengan sebab kita salah dengan dia, pihak nak tolong lagi kita. Sekadar itulah perjumpaan kita pada malam ini. Amba tak saya panjanglah. Mudah-mudahan perkara tadi itu tertanam di dalam jiwa kita, dan amba pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita, pahaman kita yang sebenar, supaya kita dan kita ni tegak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu meninggal dunia